بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu ayah, tuan-puan, para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kelapangan, kesejahteraan dan kesihatan untuk kita sama-sama bertadabbur menghadapi ataupun meneroka ayat-ayat Al-Quran yang akan kita telusuri pada hari ini insya-Allah. Seperti biasa, saya pada hari ini tidak lain tidak bukan dengan qari kita yang terkemuka, terkenal di peringkat antarabangsa, iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ustaz. Alhamdulillah Syekhna Prof, masya-Allah. Prof sihat ya? Alhamdulillah. Dengar tadi Dr. Ustaz Tarmizi kata dah banyak makan kambing, rasa tak apa macam mana tu? Jadi bercatat sumbat hidung sikit ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kesihatan walaupun dah banyak saya pun dah nak dah banyak makan kambing, lembu ni semua. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kesihatan untuk kita sama-sama tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini, seperti biasa mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah lebih banyak ilmu kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada perbincangan kita daripada halaman yang ke-545, mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis. Apakah sinopsis pengajian kita pada hari ini? Apakah yang akan kita teroka pada halaman yang ke-545 ini? Iaitu yang pertamanya kita akan tengok surah Mujadalah, penghujung perkataan ataupun ayat surah Mujadalah. Kita akan membincangkan tentang orang mukmin tidak berkasih sayang dengan penentang Allah dan Rasulnya. Ini yang penting sekali. Dan pada permulaan surah Al-Hasyr ini kita akan membincangkan ayat pertama, semua makhluk bertasbih kepada Allah, dan yang keduanya kejadian yang menimpa Bani Nadir, dan puncanya yang ni ada sedikit pengajian sirah sedikit dalam surah Al-Hasyr ini yang akan kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Dua penutup, satu penutup, satu pembuka. Sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan pengajian kita seperti biasa, mari sama-sama kita baca dengan qari terkemuka terkenal antarabangsa kita, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi, guru saya, guru kita semua. Alhamdulillah bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya? Maklum, Pak Long, Mak Enjang, Pak Enjang, apa lagi? Tak, mak endak, pak endak, tok endak semualah. Mak cik, pak cik ya. Mak cu, tok cu, ayah cu. Sebab baru ni kan balik kampung. Saya alhamdulillah doktor sempat balik ke Kedah. Kali ni giliran Kedah. Giliran Kedah. Jadi jumpa semua ahli keluarga, sanak saudara ya. Inilah antara nikmat yang Allah Taala kurniakan buat ibu dan ayah di kampung. Di Terengganu pula insya-Allah kita akan balik nanti. Kesempatan nanti kita akan balik dah. Didoakan semoga terus sihat ayahanda dan bonda semua, dan kita nak doakan juga Al-Fadhil Prof ya, buat sahabat-sahabat My Quran Time yang ada yang bermesej dan sebagainya, mohon doa kerana sedang diuji dengan COVID. Sebab makin kembali nampaknya. Jadi kita kena tingkatkan lagi kita punya jaga-jaga kita, waspada kita, dan kita sama-sama doa moga-moga barakah dalam majlis Al-Quran ini. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan
perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan di halaman yang ke-545, mengakhiri surah Al-Mujadalah. Maksudnya kita baca dulu akhir ayat surah, Prof. Betul. Kita akan baca satu ayat, iaitu ayat yang ke-22 dari surah Al-Mujadalah. Surah satu ayat sahaja, ada dua kalimah yang melibatkan mad lazim kalimi muthaqqal. Ada dua kalimah, iaitu yuwaduna dengan nanti akan jumpa lagi satu untuk kita hati-hati. Hadallah, kan dua tempat tu untuk kita beri perhatian, 6 harakat. Jadi mari kita mulakan dengan bacaan ayat 22 dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada penghujung surah Mujadalah, Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak akan melihat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah pada hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu adalah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka
atau keluarga mereka. Ini adalah penegasan terakhir. Saya bawa tuan-puan, ibu ayah kembali kepada huraian daripada awal. Secara temanya surah Mujadalah ini tentang bisikan. Kita dah cerita tentang perbincangan Khawlah binti Tha'labah. Dia berbisik kepada Rasulullah, berbincang kepada Rasulullah tentang isu zihar, ingin dipisahkan oleh suaminya Aus bin Samit. Tetapi Allah Ta'ala maha mendengar, Sami'un alim. Sayyidatina Aisyah yang ada dalam rumah tu kata, wa ana fi nahiyatil bait. Aku ada dalam rumah tu tapi aku pun tak dengar apa yang diungkapkan oleh Sayyidatina Khawlah ni tadi, bisikan Sayyidatina Khawlah. Allah Ta'ala ajar kepada kita 3 kaedah bisikan itu, la tatanajau fil ithmi wal adwan. Allah Ta'ala kata, jangan kamu berbisik tentang perkara ataupun bergosip. Sekarang ni banyak gosip juga dalam media sosial ni, banyak gosip-gosip. Allah Ta'ala kata, idza tanajaitum fala tatanajau bil ithmi wal adwan. Jangan bisik, gosip, perkara senyap-senyap tentang kejahatan ataupun melakukan perkara maksiat. Kadang-kadang kita bisik senyap-senyap, kita rancang perkara yang tak elok, kita buat grup WhatsApp tersendiri untuk perkara yang tidak dibenarkan ni dilarang. Bisikan pertama tadi daripada Khawlah. Kedua, Allah Ta'ala ajar kita tentang bisikan yang mana jangan melakukan perkara yang tidak elok. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata kalau nak berbisik dalam satu majlis untuk melapangkan majlis, tafassahu fil majalisi, tidak mengapa. Macam kita masuk majlis, kita nak bisik, kesok betul, kesok sana sikit, ke tepi sikit, bagi ruang sikit, itu tidak mengapa. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala ajar, idza najaitumur rasulah faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kalau kita nak berbisik ataupun mengadukan masalah kepada Rasulullah, kita mulakan dengan sedekah. Yang ni kita dah bincang dah semalam, bagaimana Saidina Ali dia memulakan dengan sedekah. Maknanya seakan-akan ada masalah nak adukan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala didik kita cuba bagi sedekah dulu. Mana tahu dengan sedekah, doa orang yang menerima sedekah tu mendoakan kita menyelesaikan masalah kita. Habis cerita tentang konsep-konsep bisik-bisik ini tadi, Allah Ta'ala cerita bisikan orang munafik lebih dahsyat. Orang munafik ni dia membisikkan untuk orang menjauhi Rasulullah, memecah belahkan umat Islam. Yang ini kita dah bincangkan semalam tentang Abdullah bin Nabtal. Abdullah bin Nabtal ini adalah orang yang bila duduk dengan Rasulullah, dia dengar apa yang Rasulullah cakapkan, kemudian dia bangun, dia akan pergi kepada orang Yahudi dan dia berbisik ataupun bercerita kepada orang Yahudi, bergosip dengan orang Yahudi bagaimana untuk menjatuhkan Rasulullah. Dan di penghujung daripada surah Mujadalah ini, bisikan yang paling agung sekali, iaitu bisikan kita terhadap diri kita sendiri. Kita tidak akan mengasihi orang yang memusuhi Allah. Ini yang paling penting, bisikkan dalam jiwa kita bahawa orang yang beriman, Allah Ta'ala kata kepada orang-orang beriman ataupun kata kepada Rasulullah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, yuwadduna man hadallah. Dia orang akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Sebenarnya Ustaz Tarmizi, ayat yang terakhir ni dia punya huraian dia, sejarah dia agak panjang. Agak panjang sebenarnya, sama juga dengan huraian awal surah Al-Hasyr ni. Nanti ada sejarah ni juga, tapi yang ni kita kongsikan mana yang sempat. Insya-Allah kita kongsikan mana yang sempat, kerana kalau ikutkan Al-Imam Baghawi di dalam tafsirnya menceritakan bagaimana dia katakan ayat ini juga dikatakan turun kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Yang ni kita akan bincangkan nanti juga di dalam surah Mumtahanah. Tetapi di sini Al-Imam Baghawi kata nuzilat fi Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi yang dia tahu Rasulullah nak pergi membuka kota Mekah, dia hantarkan surat kepada ahli keluarganya. Lalu Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala kata kalau orang tu benar-benar beriman, dia tidak mempunyai rasa untuk, maknanya untuk menyelamatkan orang kafir. Gambaran dia macam tu, la yuwadduna man hadallah, dia tak boleh ada rasa cinta terhadap orang kafir. Ada yang kata surah ataupun ayat terakhir ini diturunkan kepada Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah. Tetapi yang paling popular dia sebenarnya ada 8 cerita hari ini. Yang ni baru yang pertama, Hatib bin Abi Balta'ah. Yang kedua, ada yang kata sebenarnya dia berkaitan dengan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dikatakan dalam perang Badar dia membunuh ayah dia sendiri. Perkara ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Kathir. Yang ni ada yang kata satu kisah yang luar biasa. Seorang anak ini dia tidak menyimpan rasa kasih kepada ayahnya sekiranya ayahnya memusuhi Allah. Lalu dikatakan sebenarnya Abu Ubaidah Al-Jarrah ini antara orang yang qatala abuhu
Al-Jarrah yauma Uhud, dia katakan dia telah membunuh ayahnya pada perang Uhud tu tadi. Tetapi perbincangan mengenai tentang kisah Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dikatakan mempunyai perbincangan sedikit. Sebab ada yang kata, macam contoh Al-Imam Baihaqi kata hadis ni adalah hadis yang lemah. Hadis yang diriwayatkan dengan jalan yang munqati'. Maknanya susah nak sebut munqati' ni, maknanya terputus sanadnya. Al-Imam Ibn Hajar kata dia adalah hadis yang mursal, maknanya ada perawi yang gugur. Al-Imam Waqidi pula kata betul ke Abu Ubaidah bunuh ayah dia sendiri, sebab dia katakan ayah dia telah meninggal sebelum Islam datang. Ada yang kata pandangan dia berbagai-bagai. Jadi para ulama kata mungkin kisah Abu Ubaidah ni tidak sahih. Tidak sahih, tetapi biasa direkodkan kerana ceritanya ada, disampaikan dan dinukilkan oleh beberapa ulama dalam kisah tafsir mereka. Baik, yang ini mengenai tentang yang dikatakan orang yang beriman ini dia tidak akan mencintai orang yang kufur kepada Allah sekalipun ayah mereka. Tadi kalau kita tengok tadi ayah yang pertama ataupun Abu Ubaidah tadi kan yang dikatakan bunuh ayah dia. Kemudian ada yang kata diturunkan kepada Abdullah bin Ubay, iaitu anak kepada Abdullah bin Ubay pun sama juga. Dia marah dengan ayah dia sehingga dia nak bunuh ayah dia. Tetapi tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayah dia ni, masya-Allah, kalau baca kisah dia saya nak cerita pun tak sampai hati. Allah. Kerana ketua munafik ni dia menghina Rasulullah tu sangat dahsyat. Apa kisah dia? Kisah dia Abdullah bin Ubay ni dia ambil air lebihan Rasulullah, air lebihan minum Rasulullah. Mudah-mudahan keberkatan air lebihan minum Rasulullah ni nak diberikan kepada ayah dia. Dia kata kepada Rasulullah, boleh tak aku nak bagi air lebih ni pada ayah aku, mudah-mudahan bersih sikit hati dia. Bersih sikit hati dia. Bila dibawakan air ni kepada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay marah. Abdullah bin Ubay kata, kenapa engkau tak bawa air kencing ibu engkau aja? Allahu Akbar. Saya kira ini memang sangat kasar. Macam mana dia benci dengan Rasulullah sampai dia perumpamakan sedemikian sehingga Abdullah bin Ubay, anak dia tu tadi dia rasa marah, mengadu kat Rasulullah, kata biar aku bunuh ayah aku sendiri. Macam tu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan. Ini antara contoh mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul dan mereka tidak mengasihi sekiranya ayah mereka itu memusuhi Islam ataupun memusuhi Allah dan Rasul itu sendiri. Kemudian kita tengok au abnaahum, dan ataupun anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka ini para ulama tafsir ada mengaitkan dengan kisah Abu Bakar. Abu Bakar dikatakan menyeru anak dia supaya bertarung dalam perang Badar kerana anaknya belum Islam lagi ketika itu. Masya-Allah, kalau kita bukan senang maknanya nak bergaduh dengan ayah anak sendiri kerana mempertahankan akidah mereka. Ataupun au ikhwanahum ataupun saudara adik-beradik mereka. Adik-beradik mereka ni kisah yang masyhur adalah kisah daripada tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang yang hebat juga. Rasulullah hantar dia sebagai pendakwah ke Madinah. Bila mana berperang dalam perang Badar, adik-beradik dia ada abang ataupun adik dia lawan dengan abang dia sendiri. Allahu Akbar. Bergaduh mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam itu tadi. Yang ni dikatakan berkaitan dengan Mus'ab bin Umair. Manakala au ashiratahum ataupun keluarga mereka, yang ni dikatakan berkaitan dengan Saidina Umar. Saidina Umar Al-Khattab yang dikatakan membunuh ataupun memerangi pakciknya sendiri Al-As bin Hisham bin Mughirah dalam perang Badar. Jadi ayat ini saja kisahnya dah banyak dah Ustaz Tarmizi. Ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada Hatib bin Abi Balta'ah, ada Abdullah bin Ubay, ada Mus'ab bin Umair, ada juga Umar Al-Khattab. Ini adalah kelima-lima contoh yang mana menunjukkan kekuatan jiwa orang yang beriman itu tadi. Mereka tidak meletakkan diri mereka untuk mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Dan kalau kita nak tengokkan sebenarnya sedikit Ustaz Tarmizi, saya ambil contoh. Hari inilah disebabkan kerana perkara ni perbincangan yang live. Hari ni orang hina Islam banyak. Allahu Akbar. Masya-Allah. Kiri dan kanan. Kiri kanan orang buat lawak. Allahu Akbar. Orang buat lawak hina Islam tuan-puan.
Kalau dulu zaman Rasulullah ni Ya, mereka boleh berperang. Saya tak ada nak orang kata kita seru berperang pula dah. Maknanya Tapi nak cerita kita kena tegur juga. Betul. Amar ma'ruf nahi mungkar ni kena ada. Masya Allah. Orang-orang yang mempermainkan Islam, mempersendakan Islam, buat komedi. Allah sewenang-wenangnya. Sewenang-wenangnya. Saya kira sebenarnya kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul para sahabat yang jiwanya memang sensitif dengan Islam, mereka akan tegur kumpulan ini, jangan menghina Islam. Kalau kita tak nak dengan Islam, kita tak setuju dengan Allah dan Rasul, itu hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau kita menghina Islam tu tadi, memperlekehkan aurat, memperlekehkan mimpi Nabi Ibrahim pun dipertikaikan pula dah. Zaman-zaman ibadah korban ni ada orang pertikai mimpi. Takkanlah Nabi Ibrahim ni dikatakan Allah Taala suruh bunuh anak dia sendiri, dia boleh pertikaikan Nabi Allah. Pertikai Quran lah tu. Maknanya dia pertikai Quran. Betul. Maknanya dia pertikaikan Quran. Allahu Akbar. Ini fenomena yang berlaku. Allah Taala didik kita. Kalau kita benar-benar cintakan Allah dan Rasul, kita pertahankan Allah dan Rasul. Itulah yang sepatutnya kita pelajari pada penghujung ayat daripada surah Mujadalah. Yang ini kita akan masuk pula kepada perbincangan mengenai perkataan pilihan kita. Perkataan pilihan kita pada hari ini adalah kharibah. Kharibah ni maksudnya adalah meruntuhkan ataupun roboh, musnah, yang disebut sebanyak 2 kali di dalam Quran, yang mana Allah Taala, kalau ini kita ambil daripada surah Al-Hasyr itu nanti, yakhribuna buyutahum kalau tak silap saya, yang disebutkan dalam surah Hasyr, yukhribuna buyutahum, mereka merobohkan rumah-rumah mereka. Kalau dalam bahasa Arab pun sebenarnya Arab tu kalau dia marah kita, dia akan kata Allah yukharrib buyutak, lebih kurang macam tu. Masya-Allah. Saya pun dah tak ingat dah kalimah-kalimah. Khurban pun sama juga. Robohlah, habislah engkau, ataupun macam itulah istilah dia, istilah mengeji ataupun istilah mencerca daripada kalangan Arab. Kadang-kadang dia guna juga kalimah khurban, dikharib buyutak, ataupun Allah Taala menjatuhkan kita itu tadi. Baik, ini perbincangan kita pada sesi yang awal. Kita dah habis penutup kepada surah Mujadalah, dan kemudian kita tengok perkataan kharibah tadi membawa maksud merobohkan. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Hasyr pula selepas daripada ini. Tuan-puan, ibu ayah, jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu seketika, baca, faham dan amal insya-Allah. Allahu Akbar. Prof ya? Ya. Hari ini kita kira hari yang ke-13 hari Tasyrik ya. Bermaksudnya asar nanti berakhir lah. Habis. Jadi yang lepas Zuhur ni nak sembelih korban boleh lagi lah. Boleh lagi insya-Allah. Boleh ajak kami sekali kalau dah dah siap masak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, moga-moga ibadah korban yang kita lalui hari ini, hari yang terakhir hari Tasyrik, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita orang yang benar-benar berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi kekuatan seperti mana Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan juga seperti para dhuyufur rahman yang kini berada di tanah suci, yang berkorban meninggalkan anak-anak seketika, harta benda, perniagaan dan sebagainya, menyahut seruan ataupun panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak ulang kaji sekejap tajwid sebelum kita menyambung awal surah Al-Hasyr insya-Allah. Kita nak melihat yang saya sebut di awal tadi, iaitu 2 kalimah menyempurnakan hukum mad lazim kalimi muthaqqal dalam ayat yang ke-22, iaitu ayat dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah
yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Sadaqallahul azim. Dua kalimah yang perlu beri perhatian, yuwadduna dengan haddallah. Berapa hukum dia? Hukum kadar dia iaitu 6 harakat. Tak boleh pendek ya, 6 harakat. Yuwadduna haddallaha. Contoh, selalu kita baca dekat mana? Dekat Al-Fatihah. Waladhdallin kan? Kalimah ad-dallin. Mad lazim kalimi muthaqqal berat, kadar mad dia atau panjang dia 6 harakat. Selamat mencuba dan juga selamat menyemak dengan guru-guru Al-Quran kita, insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih. Silakan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Tarmizi kita mendidik kita, mengajar kita bacaan sebutan ayat-ayat Al-Quran yang betul, yang selalu saya ingatkan bahawa bacaan Al-Quran ini biarlah bertepatan seperti mana yang digalakkan ataupun yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bimbang nanti kalau takut-takut bacaan kita tu terlari sedikit ataupun tak kena, lari maknanya nanti kan tak kena pula ataupun terubah maknanya kan tak kena. Bahkan Rasulullah suka bacaan-bacaan yang indah-indah, merdu macam Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya, bacaan-bacaan yang baik yang dipersembahkan oleh para sahabat. Baik, kita akan meneruskan lagi pengajian kita. Tadi kita dah tutup surah Mujadalah dengan bagaimana bisikan yang terakhir adalah membisikkan dalam jiwa kita mempertahankan agama ni. Mempertahankan agama ini, bagaimana itulah sifat orang yang beriman yang sepatutnya ada. Kemudian Allah Taala mulakan pula dengan surah Al-Hasyr, yang mana dalam turutan dalam mushaf ini diberi sebagai ayat surah yang ke-59, yang mana dalam turutan ni sangat menarik. Kalau tadi Allah Taala dah tutup tentang kekuatan jati diri orang beriman, Allah Taala sebelum tu dah cerita tentang sifat orang munafik, tutup tentang jati diri orang beriman, Allah Taala buka pula perbincangan tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi ni mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Perbincangan mengenai tentang surah Al-Hasyr ini kita akan teruskan selepas daripada ini. Kita bacakan dahulu ayat ini sama-sama, tuan-puan, ibu ayah, para penonton, sahabat Al-Quran semua, sama-sama kita baca biar bergema satu Malaysia ini dengan bacaan ayat Al-Quran. Satu Malaysia baca ayat Al-Quran mengenai tentang surah yang menyucikan Allah, mengangkat Allah Taala, menjatuhkan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Bacaan akan dibimbing oleh Ustaz Tarmizi kita seperti biasa. Silakan Ustaz. Terima kasih al-Fadhil Prof. Subhanallah, menggemakan menggemakan. Ada sahabat kita ni, sahabat My Quran Time, berinteraksi di Facebook kita, Puan Rokiah Taib, menonton dalam feri ke Langkawi. Ya Allah, menggema, barakah satu Malaysia dengar Masya-Allah. Masya-Allah. Moga-moga selamat sampai dan juga buat semua yang sedang menyaksikan sekarang ini. Mari kita nak mula baca awal surah Al-Hasyr ayat 1 hingga ayat 3 dengan bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala menegaskan segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada perhimpunan pertama untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya surah Al-Hasyr ini adalah surah yang sangat berkait ataupun mempunyai sejarah tersendiri di dalam sirah nabawiyah. Di dalam sirah Nabi ada satu peperangan yang dinamakan sebagai perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir ini adalah peperangan Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi kerana pengkhianatan mereka kepada Rasulullah. Bagaimana pengkhianatan ini boleh berlaku? Yang ni kita nak tengok punca peperangan tersebut. Ketika mana Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah telah menjalankan perjanjian dengan kaum Muhajirin, antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Kemudian juga Rasulullah melibatkan kaum Yahudi supaya mereka sama-sama membangunkan Madinah, supaya mereka bersama-sama hidup dalam keadaan yang harmoni, yang mana Rasulullah membiarkan kaum Yahudi untuk mengamalkan agama mereka, orang Islam boleh mengamalkan agama mereka. Tetapi dalam meneruskan perjuangan ataupun membangunkan negara Islam Madinah ini tadi, Rasulullah menghadapi pelbagai tentangan daripada orang kafir Quraisy dan sebagainya. Lalu berlakulah di sini beberapa insiden yang menunjukkan kaum Yahudi mula mengkhianati Rasulullah. Kalau kita tengok insiden yang pertama sebenarnya adalah perang Bani Qainuqa, iaitu perang di mana lepas perang Badar, orang-orang Yahudi ni dia action. Dia action, orang Melayu kata action. Dia tengok orang Islam menang dalam perang Badar, dia kata itu engkau orang tak pernah berperang dengan kami lagi. Kerek tahu dia action sikitlah. Dia kata Muhammad tu tak pernah berjumpa dengan kami lagi. Kalau dia berjumpa dengan kami, la na'lamuna annaman ana, dia akan kata kau orang akan tahu siapa kami akan hebat. Lalu tiba-tiba berlaku pengkhianatan. Mereka menyelak aurat seorang wanita muslimah di pasar Bani Qainuqa, sehingga menyebabkan seorang muslim mempertahankan muslimah itu akhirnya dia dibunuh. Bila dia dibunuh ni, lalu Rasulullah mengarahkan tenteranya untuk mengenakan tindakan kepada Bani Qainuqa tu tadi kerana mencabul ataupun menjatuhkan maruah seorang muslimah tu tadi. Islam jaga. Orang Islam dia jaga orang Islam tu. Hari ni kadang-kadang orang Islam tak jaga diri dia sendiri. Betul. Dia pula sendiri yang tanggal pakaian dia. Allahu akbar. Kalau kita tengok kat sini bagaimana sebenarnya Rasulullah menjaga setiap apa yang berlaku di Madinah itu berlaku pada Bani Qainuqa dahulu. Kemudian selepas daripada perang Uhud, timbullah isu Bani Nadir ini tadi kerana dikatakan ada pembesar-pembesar Bani Nadir, iaitu Ka'ab bin Ashraf
dia katakan dia pergi ke Mekah, dia kata kepada orang Mekah, kami akan beri bantuan kepada engkau untuk memerangi Muhammad. Ini antara salah satu punca yang berlakunya perang Bani Nadir. Antara punca yang kedua yang disebutkan juga oleh para ulama adalah apabila sebenarnya seorang sahabat Nabi ini dia telah terperangkap dalam perang Bi'ru Ma'unah. Lalu bila dia nak balik ke Madinah, dia telah membunuh 2 orang lelaki daripada Bani Amir. Yang mana dia tersalah bunuh. Dia ingatkan orang tu nak bunuh dia tersalah bunuh 2 orang lelaki ini. Lalu lelaki ini menceritakan kepada Rasulullah tentang salah bunuh itu tadi. Lalu Rasulullah kata, kita kena bayar diat, kita kena bayar ganti rugi. Tengok bertanggungjawabnya Rasulullah, telah berlaku satu kesilapan, maka Rasulullah nak bayar ganti rugi itu tadi. Tetapi baginda meminta bantuan sedikit daripada Bani Nadir, kerana Yahudi ini sikap Yahudi ataupun ini peranan Yahudi daripada dahulu. Mereka memegang aset-aset yang penting, mereka memegang harta. Bani Qainuqa dia ada pasar dia sendiri, Bani Nadir dia ada industri dia sendiri, dia ada kekuatan ekonomi dia sendiri. Bani Quraizah ada kekuatan dengan dia punya pohon-pohon tamar dan sebagainya. Khaybar itu sendiri pun sama juga, mereka memegang kekuatan ekonomi. Ini yang kita kena belajar juga daripada mereka. Daripada dulu lagi mereka memegang satu industri tertentu tentang besi dan sebagainya. Dikatakan Yahudi ini memang memegang satu kawasan ataupun kekuatan ekonomi yang penting di Madinah, sehinggalah Rasulullah memecahkan monopoli ekonomi mereka. Lalu dalam kes ini Rasulullah nak minta bantuan Bani Nadir. Lalu Rasulullah pergi ke perkampungan Bani Nadir. Ketika Rasulullah bersandar, ketika Rasulullah bersandar di satu jidar, di satu dinding, Bani Nadir kata, inilah peluang yang kita dapat dah sekarang ni. Dia kata peluang yang tidak ada. Maknanya Rasulullah datang ke Bani Nadir, bersandar rehat di Bani Nadir. Dia kata, siapa daripada kalangan kita ni yang boleh menghempapkan batu? Allahu Akbar. Mereka merancang nak hempapkan batu ke atas Rasulullah kerana ini peluang yang ada. Rasulullah sendiri telah datang ke Bani Nadir. Lalu inilah Allah Ta'ala datangkan wahyunya, memberitahu, memerintahkan ataupun mendedahkan rancangan sulit Bani Nadir itu untuk membunuh Rasulullah. Lalu Rasulullah dikatakan beredar dengan segera. Ini punca yang kedua, dikatakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Manakala menurut Al-Imam Ibn Hajar, pengkhianatan ataupun perkara yang ketiga yang menyebabkan Rasulullah mengusir Bani Nadir kerana mereka ini merancang menjemput Rasulullah untuk berjumpa dengan para ulama mereka. Rupa-rupanya mereka ada macam perancangan untuk mengenakan Rasulullah. Jadi rentetan, orang dah rentetan banyak sangat dia punya punca-punca nak membunuh kita ni, takkan kita nak biarkan sahaja. Rasulullah memerhatikan Bani Nadir ini dilihat sebagai mereka yang merancang untuk menjatuhkan Rasulullah, lalu Rasulullah mengepung mereka. Inilah antara punca ataupun sejarah berlakunya perang Bani Nadir ini kerana pengkhianatan Yahudi. Mereka membunuh Rasulullah. Mereka menyediakan persiapan kepada kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Bahkan mereka merancang untuk mengenakan Rasulullah. Lalu perkara ini didedahkan oleh Allah Ta'ala, dipatrikan di dalam Al-Quran sebagai peringatan buat kita bahawa andai sekiranya ada orang merancang untuk menjatuhkan Islam, kita kena berpakat untuk bersama-sama mempertahankan Islam. Ini yang digariskan di dalam surah Al-Hasyr ini. Sehingga itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas bila ditanya tentang surah Al-Hasyr, dia kata la taqul surah Al-Hasyr, dia kata bukan surah Al-Hasyr tetapi surah Bani Nadir. Yang ni jarang-jarang kita dengar. Kalau tuan-puan, ibu ayah nak tahu, sebenarnya surah Al-Hasyr ini bukan sahaja dipanggil sebagai surah Al-Hasyr, tetapi dikenali ataupun disuruh juga oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia kata kul surah Bani Nadir, katakanlah ianya adalah surah Bani Nadir, kerana dalam surah Bani Nadir, dalam surah Hasyr ni menceritakan pengkhianatan kaum Yahudi. Bahkan mereka ni berselindung di sebalik kubu-kubu mereka. Kalau tuan-puan tengok sekarang ni di Palestin pun, Israel ni dia ada kubu-kubu dia ada tembok-tembok dia yang tinggi, husunuhum. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wazannu annahum mani'atuhum husunuhum, mereka menyangkakan kubu-kubu, benteng-benteng mereka ni boleh menyelamatkan mereka, tetapi Allah Ta'ala telah mencampakkan rasa takut kepada mereka sehingga mereka sendiri yang merobohkan rumah-rumah mereka. Baik, yang ini adalah secara latar belakangnya
mengenai tentang surah Hasyr, yang mana ianya juga dikenali sebagai surah Bani Nadir, surah antara surah yang terlewat terakhir diturunkan juga, antara dikatakan surah-surah yang terakhir diturunkan. Dan kemudian ni Allah Taala mulakan Allah Taala mulakan surah ini dengan bacaan tasbih. Subhana ataupun sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan kalau Ustaz Tarmizi perasan juga, betul, Allah Ta'ala mulakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Di penutup surah Hasyr pun Allah Ta'ala juga bertasbih lagi, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sama, masya-Allah, indah surah Hasyr ni, mula dengan mengagungkan tasbih dan mengagungkan Allah Ta'ala, tutup pun dengan tasbih dan mengagungkan Allah Ta'ala. Cantik surah Al-Hasyr ini. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula tentang kisah sejarah Bani Nadir. Cuma mengenai tentang tasbih, mengenai tentang tasbih ini ada beberapa pengertian ataupun pengajaran yang mungkin kita boleh pelajari daripada surah Hasyr ini, iaitu Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih. Dan ini adalah satu peringatan buat kita bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya sentiasa bertasbih, sentiasa bertasbih ataupun berzikir, sentiasa berzikir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak cerita. Allah Ta'ala ada ceritakan tentang semua makhluk ni bertasbih. Allah Ta'ala kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua perkara yang ada di muka bumi ni bertasbih, tetapi kamu tak dengar ataupun kamu tak tahu mereka bertasbih. Allah Ta'ala ceritakan guruh tu pun bertasbih. Yusabbihur ra'du wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaika. Malaikat bertasbih, guruh bertasbih. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Kan Allah Ta'ala ceritakan gunung, bukit semua bertasbih. Maka kenapa tidak kita bertasbih? Masya Allah. Seluruh makhluk ni semua bertasbih, kita tak bertasbih. Kalau saya boleh kongsikan dengan Ustaz Tarmizi, satu hari Rasulullah keluar, nak pergi ke solat subuh. Saya kira mungkin ada yang dah pernah dengar. Rasulullah nak solat subuh, kemudian Rasulullah tengok isterinya Juwairiyah, Sayyidatina Juwairiyah, dia sedang beribadah di tikar ibadah dia ataupun di tempat ibadah dia. Lalu bila Rasulullah SAW balik, Rasulullah balik sampai ke rumah saja, Rasulullah tengok Juwairiyah masih lagi beribadah di tempat ibadah dia. Lalu Rasulullah kata, nak tak aku ajarkan kau satu tasbih, satu tasbih yang kalau kau baca melengkapi sepanjang hari. Maknanya tak payah dah duduk bertasbih. Rasulullah kata, kau masih lagi berzikir, aku keluar tadi, aku dah balik pun kau masih berzikir. Kau baca je satu zikir ni, zikir yang sama kelebihannya seperti zikir satu hari. Apa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Iaitu zikir yang sangat popular yang kita biasa baca, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang ni tuan-puan, ibu ayah, cuba amalkan baca zikir ini, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang ini yang menceritakan Allah Ta'ala menyucikan dirinya dengan dia menghitungkan seluruh tasbih itu dengan adada khalqi, seluruh makhluk tu tadi, wa ridha nafsihi, dengan keredaan jiwanya, wa zinata arsyihi, dan keberatan arasy Allah Ta'ala tu, wa midada kalimati, dan dengan kalimah-kalimah Allah, seakan-akan tasbih itu merangkumi seluruh makhluk tu tadi. Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Juwairiyah. Mudah-mudahan kita boleh amalkan tasbih tersebut. Dan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Bani Nadir yang Allah Ta'ala halau mereka, Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada rumah mereka sendiri kerana mereka telah merancang untuk memusuhi Allah dan Rasul. Ini adalah antara pengajian ataupun pengajaran yang kita boleh pelajari pada hari ini. Sebelum kita akhiri, rasa macam sekejap Ustaz Tarmizi, kejap macam semalam macam kejap pula. Baik, sebelum kita akhiri pengajian kita, mari sama-sama kita baca resolusi untuk apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertamanya, pada penutup surah Mujadalah, kita membincangkan agar kita sentiasa tegas terhadap musuh Islam walaupun daripada kaum kerabat. Ini yang kita dah bincangkan tadi, kita tetap mempertahankan Islam. Dan yang keduanya adalah daripada resolusi surah Hasyr, jangan menentang kebenaran dan tidak melakukan kezaliman seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi tadi. Dan yang ketiganya, sandarkan kekuatan kepada Allah dan tidak tertipu dengan kekuatan dunia. Baik, itulah pengajaran yang kita boleh pelajari hari ini. Kita amalkan tasbih yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita, dan kita akhiri pengajian kita dengan bacaan doa daripada Al-Fadil, qari kita yang terkemuka, Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Fadil Prof.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami kini di akhir-akhir hari tasyrik ya Allah. Kami mohon merayu mengadu mohon kepadamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu, hamba yang benar-benar menjaga kesucian agama kami, agama yang kami kasih, agama Islam. Dan juga ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mana menyayangi dan juga melindungi agama kami ini ya Allah, dengan kami benar-benar beribadah kepadamu ya Allah, dan juga kami benar-benar mengikuti ajaran yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah agar kami senantiasa bersama dengan Al-Quran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa permintaan kita. Tambah-tambah kita berada dalam majlis yang sangat mulia, majlis Al-Quran ini, dan ayuh kita semarakkan lagi, kita gerakkan lagi Al-Quran, kita sabarkan lagi Al-Quran dengan kita sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita sama-sama hidupkan dan moga-moga Al-Quran terus tersebar, bukan sahaja Al-Quran, bahkan pengajiannya, pemahamannya, penghafalannya dan juga isi kandung Al-Quran. Moga-moga kita dapat mengamalkannya insya-Allah taala. Jangan lupa untuk terus saksikan My Quran Time malam ini dan juga pada pagi besok, dan insya-Allah kita akan menyambung lagi pengajian kita besok dalam My Quran Time dalam surah Al-Hasyr ini, Prof ya. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita berhenti seketika. My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.